Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah pun melihat di pada 3.22 bagaimana desakan dan paksaan oleh British terhadap Selangor dan juga desakan yang dilakukan oleh desakan British kepada Selangor, iaitu akibat daripada rompakan kapal British dan juga serangan rumah api, dan juga kepada negeri Pahang, iaitu pembunuhan seorang warga negara British yang dikenali sebagai Goh Hui tadi telah dibunuh di pekarangan istana, yang menyebabkan Inggeris memaksa supaya kerajaan Pahang dan Selangor menerima residen British bagi mewujudkan keadilan dan ketenteraman. Baik, kita pergi kepada 3.3 pula, iaitu kisah tentang 3.2.3, strategi menandatangani perjanjian. Okey, apabila berlaku perkara ini menyebabkan Inggeris telah mengadakan beberapa siri perjanjian dengan Perak, antaranya adalah perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Pangkor 1874 yang diadakan di kapal perang British HSM Pluto, di mana dalam perjanjian tersebut Andrew Clark, iaitu pada masa tersebut Gubernur Negeri Selat, telah memanggil ketua kumpulan Jihin dan Haisan untuk menamatkan perselisihan, memanggil pembesar-pembesar berunding, memanggil sultan-sultan untuk hadir menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam negeri tersebut. Antaranya ialah Raja Abdullah, Raja Ibrahim, Datuk Sagu. Walau bagaimanapun, Sultan Ismail dan Raja Yusof, Sultan Ismail Raja Bendahara dan Raja Yusof iaitu Raja Dihili, tidak hadir pada masa tersebut. Dalam perjanjian tersebut telah diputuskan bahawa Raja Abdullah dikira sebagai Sultan Perak, manakala Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Raja Sultan Muda dan diberi sedikit tanah jajahan untuk ditadbir. Dan Sultan mestilah menerima seorang pentadbir, Sultan menerima seorang residen British, dan mesti dipatuhi segala apa yang telah diputuskan kecuali dalam hal ehwal agama dan adat Melayu. Selain pada itu juga, dalam syarat perjanjian Pangkor itu juga, Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Laut dan menerima seorang penolong residen British untuk membantu pengurusan hal ehwal di laut tersebut, serta British berkuasa penuh dalam memungut cukai. Ini menyebabkan pembesar-pembesar Melayu sudah kehilangan hak untuk memungut cukai. Okey, manakala di negeri-negeri Melayu yang lain juga terdapat perjanjian-perjanjian yang menjurus kepada berlakunya perjanjian, antaranya perjanjian British dengan Selangor pada tahun 1875, di mana Sultan mesti menerima seorang presiden yang dikenali sebagai J.G. Davidson di Kelang dan juga Frank Swettenham di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Manakala di Sungai Ujong pula, Datuk Kelana teriktiraf. Tadi kita sudah cerita tentang bagaimana Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar telah bergaduh. Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong, tapi kuasa memungut cukai di Sungai Linggi telah diambil alih oleh British. Hal ini manakala di Pahang pula, seperti mana di Pahang pula, perjanjian British Pahang 1887 telah memberi ruang kepada wakil yang punya kuasa sebagai konsul di Pahang bertanggungjawab menjaga keamanan, dan dibenarkan membuat perjanjian yang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan British yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa melalui perjanjian dengan pemerintahan ini telah memberi ruang dan peluang kepada pentadbiran British untuk menguasai ekonomi di negeri-negeri Melayu yang saya sebutkan tadi. Jelaslah di situ bahawa sistem residen telah berjaya diwujudkan di negeri Perak, Sembilan, Pahang dan Selangor, di mana British menempatkan residen tersebut
dan dengan pemerintahan tempatan oleh Raja-Raja Melayu yang hanya berkuasa dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Dan peranan Residen ialah memberi nasihat, tetapi nasihatnya mestilah dipatuhi oleh sultan-sultan yang berkaitan. Okey, ini sistem Residen. Kita tengok bagaimana J.W. Birch di Perak bersama dengan Raja Abdullah sebagai Residen British, di Pahang J.P. Rogers sebagai Presiden British di Sultan manakala di Negeri Sembilan James Martin Lister. Yang ni awak semua kena hafal ya. Nama-nama yang saya sebutkan ni awak kena hafal. Okey, Martin Lister sebagai Residen pertama di Negeri Sembilan bersama dengan Tuanku Muhammad yang Tuan Besar, manakala di Sultan Bersamad terpaksa menerima J.G. Davidson. Okey, jadi oleh kerana kejayaan ini menempatkan Residen membolehkan British melaksanakan sistem Residen di Perak. Melaksanakan sistem Residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Itu berkaitan yang awak perlu faham tentang proses bagaimana pelantikan sesebuah negara, bagaimana campur tangan British di negeri-negeri saya sebutkan tadi, iaitu Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Bermula daripada masalah dalaman yang berlaku dalam negeri tersebut, telah diambil kesempatan dimanipulasi oleh British. Seterusnya British telah memaksa sultan-sultan tadi menerima penasihat British yang dikenali sebagai Residen, dan seterusnya mengadakan siri-siri perjanjian dengan negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dengan tahun-tahun yang seperti yang saya sebutkan tadi, 1874 iaitu perjanjian Pangkor, perjanjian British Negeri Sembilan, perjanjian British Pahang, di mana perjanjian tersebut telah mewujudkan satu bentuk baru pemerintahan yang dikenali sebagai sistem Residen. Seperti mana yang awak lihat, iaitu J.W. Birch menjadi Residen pertama di Perak bersama dengan Raja Abdullah. Sultan Ahmad juga menerima J.P. Rogers, Tunku Muhammad Yam Tuan menerima Martin Lister dan juga J.J. Davidson menerima Sultan Bersamad di Selangor. Hal ini mewujudkan satu rangkaian sistem di mana seluruh penguasaan ekonomi negeri tersebut telah dikuasai oleh British sepenuhnya. Itulah British. Itulah bangsa asing yang akan mengambil kesempatan ke atas kelemahan dan juga kekurangan kita dan juga pergaduhan sesama kita untuk mengambil peluang dan ruang untuk menguasai negara-negara kita. Jadi ingatlah negara kita. Jadi ingatlah kita mestilah berwaspada dengan bangsa asing ataupun kuasa besar yang lain supaya tidak berlaku pergaduhan antara kaum. Contohnya, jika kita berlaku pergaduhan antara Melayu dan India, mungkin suatu masa nanti akan datang negara India untuk membantu orang-orang India di tanah Melayu, di Malaysia ini. Begitu dengan jika kita bergaduh dengan orang Cina, maka mungkin akan datang negara-negara Cina, kuasa besar Cina untuk membantu orang Cina. Jadi kita ini adalah warga Malaysia dan kita mestilah hidup bersatu padu sebagai satu bangsa Malaysia. Jadi saya harap awak jelas dan faham bagaimana pada dasarnya sesebuah kerajaan itu terbentuk dari memenuhi keperluan-keperluan tertentu sehingga mewujudkan sistem Residen di negeri tersebutlah pada masa tersebut. Okey, bagaimana pelaksanaan sistem Residen ini? Sistem Residen ini telah dilaksanakan pemerintahan British secara tidak langsung di Perak ini, Selangor dan juga Sembilan ini, telah menyebabkan kedudukan, walaupun kedudukan Sultan dan Pembesar dikekalkan, tetapi mereka kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Dia tak ada kuasa dah. Nak tadbir negeri dia sendiri pun tak ada kuasa, nak pungut cukai pun tak boleh. Dia hanyalah berkuasa dalam bab agama dan hal ehwal adat istiadat saja. Nasihat British dia tak boleh terima, tak boleh tolak. Kalau ditolak, dia akan dikenakan pelbagai ugutan, sama diturunkan takhta dan sebagainya. Okey, manakala undang Sultan pun tak boleh buat undang-undang lagi.
Semua undang-undang akan dibuat oleh resident British dan resident akan mengambil alih pentadbiran peringkat pembesar dan negeri. Hal ini menyebabkan Inggeris telah mengamalkan satu corak birokrasi baru, iaitu sistem pemerintahan British di negara mereka telah dibawa ke sini bagi menggantikan sistem pentadbiran tradisional yang diamalkan di negeri-negeri tersebut, iaitu di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi saya rasa insya-Allah kita akan cuba bincang lagi dan lagi pada ruangan yang lain supaya lebih jelas dan faham bagaimana sesebuah proses uh, pembelajaran, bagaimana proses bagaimana negara-negara British ini berjaya memperolehi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kan sebelum ini kita dah tahu bahawa Inggeris telah berjaya memperoleh negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Dan seterusnya mereka telah berjaya menguasai negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu akibat daripada kedangkalan kita sendiri dalam mentadbir negeri-negeri kita. Okey, baik. InsyaAllah nanti kita akan bergerak kepada satu lagi siri pembelajaran, iaitu kita nak mengkaji pula bagaimana terbentuknya negeri-negeri Melayu Bersekutu, kenapa boleh terbentuknya negeri-negeri Bersekutu dan apakah kesan daripada pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu yang juga dikenali sebagai Persekutuan 1895. Baik, jadi itu saja proses pelajaran kita uh, pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.